Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Babu fadlil adzan. Maknanya kita duduk dalam bab Kitabul Fadail. Kita ni membincangkan tentang fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Jadi pembincangan kita kali ini tentang kelebihan azan. Bab menerangkan tentang kelebihan berazan. Maknanya orang tukar azan ni, muazzin orang panggil, pak kita orang panggil Tok Bilal. Ambil sejarah hasah Sayyidina Bilal, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Azan dan iqamah merupakan syariat Islam. Oleh yang demikian bekerja sebagai tukang azan. Jadi dalam istilah mari panggil tukang azan. Mana tu azan ni kira macam orang nukai juga, orang kerja. Bahasa Arab dipanggil muazzin, mana orang yang melaungkan azan. Kerja muazzin ni akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Satu, pahalanya besar. Yang kedua, kita kena tahu di antara masa berdoa yang paling afdal boleh dilakukan oleh seseorang Islam ialah di antara azan dan iqamah. Celah tu di antara azan iqamah itu di antara tempat mustajab doa. Tempat mustajab doa ni banyaklah kita dah sebut dah. 1/3 malam yang akhir. Baru ni kita bincang tentang hujan. Mula-mula tu hujan tu. Hujan yang pertama tu awal tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suruh kena baju dia basah. Dan itu juga disebut oleh alim ulama kita di antara tempat yang mustajab doa. Jadi yang paling senang sekalinya mustajab doa ni iaitulah di antara azan dengan iqamah. Kerana kita ready, kita bersedia dah duduk atas masjid nak salat. Jadi tengah kita di antara doa yang baiknya doa dalam salat sendiri tu, doa dalam semaya tu. Itu comel. Maknanya di akhir salam, di akhir salat kita sebelum bagi salam, doa situ. Dia kata nak doa macam mana tak pandai ni. Kalau tak pandai tak boleh doa bahasa Melayu dalam salat. Dia tak main. Dia panggil satu bahasa je salat ni. Kecuali muallah yang baru masuk Islam hari ni, tak apalah nak macam mana. Oleh itu hendaklah setiap umat Islam merebut peluang tersebut dengan bersungguh-sungguh dari masa ke semasa. Maknanya azan kita kena berebut betul-betul. Dalam syarah kepada Riyadhus Salihin tak sebut tentang apa makna azan. Kita duk kata azan. Makna dia apa azan ni? Al-azan tu dengan makna al-i'lamu bis-salah. I'lam, memberitahu masuknya waktu sembahyang. Itu makna azan. Itu kalau masuk waktu dia. Kalau kita nak sembahyang jamak takhir, macam mana? Azan juga ke tidak? Jawabnya azan. Azan juga. Azan di sini maknanya sudah masuk, sudah nak salat, kita nak semaya waktu ni. Jadi azan ini salah satu daripada amalan yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difardukan azan ini pada tahun yang kedua hijrah. Fi sanati tsaniyati, tahun yang kedua hijrah. Selepas Nabi kita sampai ke Madinah, maka disyariatkan azan. Pada peringkat awalnya para sahabat berselisih pandangan. Bila masuk waktu salat, macam mana kita nak beritahu kepada orang ni semaya waktu salat dah masuk dah. Ada setengah sahabat kata gini, bila masuk waktu salat kita cucu api biar nyala, orang tengok cerah tu, salat tu. Tak, kalau malam dengan subuh boleh lah, tengah hari nak nampak apa api, tak orang panggil tak relevan, tak sesuai. Ada setengah sahabat bagi cadangan, nadribu bin naqus, kita kata loceng macam pokok Kristian. Ini tak boleh. Nabi kata ni apa nak gereja, nak main gereja pula ni. Ada je cadangan lain kata namfukhu bil buk, kita tiup sunnah. Yang pentingnya nak bagi tahu kepada orang masuk waktu sembahyang dah ni. Kama fa'alal yahud. Jadi sunnah ni cara Yahudi nak masuk waktu salat main sunnah.
Orang Kristian kata loceng. Apa lagi? Semua ni Nabi tak setuju. Tak belaga. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak mahu benar. Pasal jenis amalan-amalan yang ikut perbuatan ahlul kitab, orang Yahudi dengan Nasara, tak mahu dia. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia bermimpi. Dia mimpi satu malam jumpa dengan satu orang nak ajar dia azan. Dia pun azan supaya kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi lagi dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abdullah bin Zaid kata saya mimpi azan. Dia pun azan depan Nabi. Oh, Nabi kata hak ni betul, comel ni cantik. Hak ni lah aku duk nak ni, main tiup sunah, tiup apa ni, tak molek berlaku. Bahkan Nabi kata alimhu Bilal, kamu panggil Bilal, ajar dia azan ni, biar dia naik atas menara, dia azan. Maka Bilal radhiyallahu ta'ala azan, kekalah azan ni sekali ya, sehinggalah sehingga masuk waktu lain. Bila mari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh azan 2 kali. Nabi kata inna bilalan yu'azzinu bilailin. Bila dia azan tengah malam, mana 1 jam sebelum masuk waktu subuh tu dia azan dulu sekali, nak gerak, nak kejut orang, suruh bangun sahur. Nabi kata kulu washrabu, makanlah, tak apa. Sehingga Ibnu Ummi Maktum azan, itu masuk waktu dah tu. Kerana Ibnu Ummi Maktum waktu duduk di masjid, orang asbah tak asbah, masuk waktu subuh dah. Ibnu Ummi Maktum dia orang buta, tak nampak mata, jadi kena tunggu orang bagi tahu masuk waktu dah, dia pun azan. Boleh jadi suara dia sedap, mata tak nampak. Jadi itu di antara cerita azan. Kemudian mari di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala, al-Khalifatul Rashid, seorang sahabat yang begitu besar, yang Nabi kita beritahu kepada kita, mengikut sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rashidin. Jadi Sayyidina Utsman termasuk daripada Khulafa' Rashidin. Di zaman dia telah tambah satu lagi azan, iaitulah azan pada hari Jumaat. Azan hari Jumaat, azan yang pertama itu sebelum masuk waktu. Diri azan di tengah pasar tu, nak suruh orang duk jual, duk berniaga, dia apa ni, stop, tutup kedai semua, mari ke masjid. Jadi itu di antara azan. 2 saja azan yang lain pada masuk waktu yang diazankan, iaitulah azan pertama semaya subuh dan azan yang pertama bagi salat Jumaat. Kita boleh kata sekarang ni tak perlu lagi, sebab speaker dah kuat, tak perlu lagi azan pertama. Boleh jadi betul hujah kita tu. Kenapa kita nak tambah lagi azan? Betul speaker kuat, tapi telinga tu lagi sombat zaman sekarang ni. Itu jadi masalah lagi. Dulu speaker tak kuat, tapi orang telinga tu telinga mudah dengar. Bunyi sikit-sikit azan sampai masjid penuh. Hari kita hari ni azan 4 batu dengar, 4 kilometer boleh dengar. Kalau ada dalam masjid tu berapa orang? 10 orang, 5 orang, 20 orang ada masjid. So keliling masjid tu kalau kita pergi bila 3,000 penduduk, kalau dalam masjid ada 3 orang. Ya subhanallah. Jadi azan ni patut kita kena tambah lagi, azan satu lagi. Tapi tak boleh lah pula, tidak dibuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Jadi cumanya satu azan lagi yang sepatutnya kita kena buat, iaitulah azan sebelum fajar. Jadi hak ni tidak berlaku di tempat kita di Malaysia ni, tak berlaku. Di Mekah, di negeri Arab biasa azan pertama ni memang aja, cuma dia beza pertama, yang keduanya dia tidak ada as-salatu khairum minan naum. Kita check situ ya. Maknanya kalau kita sedar dalam gelap, tak ada lampu, tak tengok jam, kita dengar ya. Siapa dia as-salatu khairum minan naum, tak ada. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi tak ada as-salatu khairum minan naum, check. Itu azan yang pertama. Mana boleh makan lagi lah. Boleh makan, boleh, tidak ada halangnya lagi untuk orang untuk bulan Ramadan, boleh teruskan kerja-kerja sehinggalah sampai kepada azan yang kedua. Pada waktu itu kena berhenti. Itu cerita azan. Panjang sedap cerita azan ni, masa dia sejarah ni. Jadi amalan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini radhiyallahu ta'ala anhu tidak diengkar oleh para sahabat yang lain. Maka di sini kata alim ulama kita, jadi macam seperti ijma' sukuti di kalangan sahabat,
maknanya tidak siapa larang. Tak kata Utsman, ni Nabi kita tak buat ni azan yang pertama ni, kenapa kamu buat? Jadi oleh kerana dia ni tidak ada larangan, maka di sini kita fahamlah bahawa azan yang pertama pada hari Jumaat itu dikekalkan berdasar kepada amalan Sayyidina Utsman dan diterima pakai oleh para sahabat di zamannya. Mana sahabat ni kalau benda tak setuju, dia akan ingkar. Contohnya apa berlaku kepada Sayyidina Utsman apabila dia sembahyang tamam di Mina, sembahyang 4 rakaat di Mina. Sahabat-sahabat ingkar, Utsman, aku tak suka macam ni, sebab Nabi kita sembahyang 2 rakaat di Mina, Zuhur, 2 rakaat Asar. Kenapa kamu tamam 4 rakaat? Sama juga apabila Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhuma, dia larang orang tak suka dengan orang pergi haji tamattu'. Sahabat-sahabat lain tak setuju, dia kata aku tak tahu, aku ikut Quran. Quran kata faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hajj. Takkan kita nak tinggal pula. Jadi tapi dalam ba'azan ni tidak ada riwayat yang mengatakan sahabat kita ingkar radhiyallahu taala alal jami', maka kekallah dia maka kekal dia sebagaimana yang ada gini. Kita teruskanlah apa yang ada itu. Hadis yang pertama dalam bab ini kita ada 9 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastawaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia ini tahu betapa besar pahala azan, pahala kita laungkan azan Allahu Akbar ni besar, dan duduk di barisan yang pertama semasa mendirikan salat. Dua isu malam ni. Yang pertama masalah azan, yang kedua masalah kalaulah umat aku ni, manusia di zaman ini tahu kelebihan duduk di saf yang pertama, sedangkan mereka tidak dapat mencari jalan untuk memperolehinya, kita mari itu penuh dah, ketak dah, belaga lutut dengan lutut ni bergeser dah, penuh dah ni. Apa jadi? Terpaksa untuk memperolehi perkara tersebut melainkan dengan cara mereka mengandalkan undian, nescaya mereka melakukan undian. Jadi kalau orang itu tahu, kata Nabi, lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu kelebihan sah awal, tak boleh duduk depan ni dia mengundi, kena mengundi. Tapi nasib baiklah masyarakat kita hari ni tidak tahu kelebihan sah awal. Tahu ke tak tahu? Atau jawab betul ni, tahu ke tak kelebihan sah awal? Tak tahu. Pasal tu duduk tunggu dia belakang tu. Mari awal maghrib pukul 7.30, 7.20, pukul 9.30 ada dah masjid, tunggu dia yang paling akhir sekali, sebab tak tahu kelebihan sah depan. Kalau tahu, mari duduk depan. Inilah satu nasib malang lah bagi kitanya, kita kata nasib malang. Umat Islam di akhir zaman ini tidak tahu kelebihan saf yang pertama. Jadi bila menyebab kalau mari awal pun tidak berebut nak duduk depan, tidak penuh saf depan dulu. Ada setengah jemaah kita ni kata bukan sekat pahala boleh, sejuk lagi depan ni tak penuh juga, nak kata apa? Itulah sebabnya, sebab tak tahu. Orang tak tahu, kita tak nak kata apa dah, tak nak kata. Cuma kita kata nasib malang lah, tidak tahu kelebihan saf yang pertama. Jadi tolong tahulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, pakat berebut boleh depan, tak mengundi pun tak apa lah, biar penuh. Kalau mereka mengundi jauh lagi lah buat kita ni. Itu yang pertama. Kemudian sekiranya orang Islam mengetahui betapa besarnya pahala orang yang lebih dahulu ke masjid untuk mendirikan sembahyang, nescayalah mereka akan berlumba-lumba berbuat demikian. Kalau orang tahu tu, orang enggak pakai mari masjid. Kija tak ada, anak tak ada dah, besar belakang dah, cucu besar dah, lembu kerbau tak jaga dah, tak boleh juga nak mari awal. Jadi satu benda yang ajaib, sebab tak tahu sana ni. Pasal tu Nabi guna kalimah lau ya'lamun ya lau ya'lamun. Kalau dia tahu, tapi kita tak tahu, nasib. Begitu jugalah kalau mereka tahu betapa besar pahalanya sembahyang isyak dan subuh secara berjamaah, sudah tentu mereka akan menunaikan kedua-dua sembahyang itu sekalipun dengan cara merangkak. Nak berjalan tak boleh pergi masjid,
merangkak pergi juga. Kelebihan semaya Isya dengan semaya subuh. Sebab apa? Sebab tersebut dalam hadis, siapa dia semaya Isya berjamaah, dia balik tidur rumah dia, dia masuk pula semaya subuh berjamaah, pahalanya tulis duk semaya jemaah sampai ke subuh esok. Jadi dia connect dua tu, dia sambung dua tu. Itu kelebihan, jangan lari. Jadi setengah masyarakat kita ni mari semaya, lepas tu lari balik, tak tunggu, itu satu nasib lah. Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pengajaran hadis yang pertama, memberitahu dan mengajar kepada orang lain tentang kelebihan azan itu sangatlah dituntut oleh Islam. Mana kita kena ajar orang azan, kerana ia merupakan salah satu daripada syiar. Syiar ni mana lambang kemegahan Islam itu duduk di azan. Mana kalau satu kampung tak ada azan, mana kampung ni boleh nampak sangatlah image Islamnya setakat mana. Berat tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa malu bila kita pergi ke kampung, ada surau tak ada orang, ada balasah, ada kambing duduk tidur situ, orang tak ada. Malu ke tak malu? Malu. Kenapa kita biar sampai begitu sekali, sedangkan jemaah kita ramai? Kalaulah tak boleh pergi hari-hari, jemaah penduduk di kawasan kita ni, kita kata ada 1000 orang, dalam sehari ada 7 hari je. 1000 bagi 7 ni berapa orang? 100 orang sehari nak. Kita buat shift lah weh. Awak pergi hari Sabtu, saya pergi hari Ahad, dah malas sangat kak. Contohnya, kalau boleh nak suruh pergi hari-hari. Tapi kalau tak boleh pergi juga, kita pergi buat shift tukar. Hari Sabtu ni awak tak pergi lah lain, tolonglah pergi masjid. Hari Ahad dia pula mari hidup masjid, kau tak hidup. Jadi tolonglah awak tu bik modal ni, bagi bicara dengan penduduk kampung kita, biar ada mari ada shift, tak apa dah. Kerana dia merupakan syiar Islam. Satu kampung tak ada azan, Allahu Akbar, kita nak kata kampung apa gitu. Ganjaran pahala yang besar akan diberikan kepada orang yang bertugas sebagai tukang azan. Mana pahala besar kepada muazzin ni kita akan dengar nanti. Nabi kata apa saat ni? Kelebihan muazzin. Yang kedua, sembahyang Isya dan subuh disunatkan berjamaah, sama ada di masjid dan lainnya. Orang yang duduk di barisan pertama ketika sembahyang akan mendapat pahala yang besar, kerana para malaikat akan mengelilingi imam, kemudian kepada mana-mana makmum yang duduk di saf pertama dan seterusnya. Mana kita berebutlah saf yang pertama. Ini tidak orang kita ni, dia salah baca ayat. Ayat Quran turun kepada orang-orang Ansar di Madinah. Tuhan kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini cerita orang Ansar. Orang Ansar ni dia melebihkan orang lain walaupun dia sendiri susah. Asalkan sahabat-sahabat hijrah boleh makan, dia di rumah susah tak apa. Tu ya keluar cerita bawa balik orang rumah tak ada makan mapuh pelita tu. Nak suruh kawan tu yang makan, dia duduk lepuk makan minum air sejuk. Sebab tak ada makanan. Ini tuan-tuan kena ingat, kelebihan yang kita boleh buat ni, boleh tolak orang lain dulu ni dalam bab makan. Kalau makan kita jemput orang makan apa berjujuk ni queue ni, buffet lah sekarang ni mokek. Tak apa, sela dulu, kita duduk lain. Itu tak apa. Dalam bab makan, dalam bab nak ambil barang-barang suruh orang dulu. Tapi dalam bab ibadat tidak. Dalam bab ibadat tak ada. Awak mari ke dia duduk belakang, saya mari dulu duduk depan. Itu kelebihannya. Tapi kita hari ni mari ke dia duduk depan, mari awal duduk depan. Muka tak ada orang duduk. Nak kata mana? Orang tak tahu kelebihan. Jadi timbul satu soalan lagi. Mana tinggi darjat muazzin dengan imam? Imam dengan Bilal, siapa lebih tinggi darjat dia? Ini perbahasan sedap. Lepas ni tukar jawab dia, bakal jadi muazzin kita. Jadi di sini alim ulama kita membahaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata wal azanu min afdalil a'mal. Azan lebih afdal amal yang paling afdal. Kerana apa? Dan dia lebih afdal daripada imamah, lebih afdal daripada jadi imam. Apa sebabnya? Kerana muazzin telah melaungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Satu. Jadi tersebut dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, akan ada dalam hadis nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahawa muazzin ni, suara dia yang kuat itu apabila didengari oleh
batu, kayu, pokok-pokok, dengar suara muazzin tadi, semuanya akan menjadi saksi kepada dia esok. Allahu Akbar. Besar ke tak besar? Enggak sekarang ni berapa jauh dengan speaker besar ni. Allahu Akbar, habis jadi saksi belaka. Kayu saksi, batu saksi, gunung ganai saksi. Yang tak jadi saksinya manusia ya. Engkau tak mari. Nak saksi apa? Ini dia kata kelebihan. Semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian timbul soalan. Sedap juga perbahasan dia ni. Alim ulama kita ni dia bahas, dia perapat. Dia tak tinggal. Baik. Sekarang ni kita kata muazzin lebih afdal daripada imam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa arba'ah, tak ada dengar lagi jadi muazzin, semua jadi imam belaka? Pasal apa pula kita kata imam lebih afdal? Muazzin lebih afdal. Alim ulama kita jawab di sini, kerana Nabi dengan para khulafa ar-rasyidin ini orang yang sibuk, ibarat seperti para menteri yang sibuk menguruskan hak negara. Muazzin ni bukan macam zaman kita hari ni, tengok je masuk waktu, kalender siap dah. Zaman dulu muazzin dia kena naik tengok matahari duduk mana, tengok, tunggu matahari sampai matahari betul-betul tengah langit, tak boleh lagi. Bila matahari gelincir ke sebelah condor sikit, masuk waktu zuhur, baru dia azan. Subuh kena tunggu waktu. Jadi kalau khulafa pembesar-pembesar ni duk tunggu ke waktu bila dia nak tadbir negara, boleh terima atau tak boleh terima tu cerita lain. Tapi itulah jawapan yang dijawab oleh alim ulama kita tentang hujah yang mengatakan azan tu lebih afdal daripada imam. Dan dalam hadis ni Nabi tak sebut imam. Nabi kata kalaulah manusia tahu tentang azan dengan sah yang pertama, nescaya mereka akan mengundi. Tapi kita satu lagi kita kena ingat awal bagi notis awal-awal lagi. Ini mengundi ini kalau sekiranya muazzin tu muazzin yang sukarela. Mana masjid kita ni tidak ada takbilah, sukarela. Jadi sukarela ni boleh mengundi. Tapi kalau di masjid ni sudah ada muazzin takbilah tetap, tak, jangan lawan. Tak boleh kita tak, Nabi kita larang kita rebut speaker mikrofon daripada takbilah tetap, dia tak boleh ambil. Sebab hak dia tu sudah tetap, dia sudah ada gaji, dia sudah dilantik oleh kerajaan, duduk situ. Jangan pergi berebut dengan dia. Kalau nak azan juga kena minta izin. Takbilah saya speaker hari ni, dia apa kena tak? Kalau awak nak pergi hari-hari pun tak apa, saya boleh pergi lain, contohnya lah. Tapi kita kena ingat imam sama juga, muazzin sama juga, tak boleh kita naik tempat dia kecuali dengan izin. Kalau imam tu kata ustaz silakan, jadi kita boleh naik. Kalau tu imam tu kerah tengok kita awak tak kenal je, jangan naik. Saya alim pada awak, tak ada alim pada awak, tak ada apa, itu jawatan dia, jangan duduk kacau dia. Itu kena ingat balik. Jadi setengah kita ni dia bahasa dia tu pandai, sedap baca, tengok pelekeh tu imam, jangan, itu jawatan dia, kita tak boleh kacau rumah orang. Baik. Hadis yang kedua dalam bab kita ni, wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Maksud dianya orang yang bertugas sebagai muazzin, sebagai tukang azan itu akan mendapat tempat yang paling istimewa pada hari kiamat. Kenapa dia terjemah direct gitu ya? Atwalun nas maknanya tengkoknya panjang pada hari kiamat nanti. Bukan panjang macam zarafah tu dak lah, mana comel orangnya tinggi tekok. Tidak kata kenek duduk dak. Mana comel lah kalau dia kata orang yang paling istimewa cantik. Tapi di sini dalam hadis ni dia disebut anak tinggi. Tekok dia tu jenjang molek, panjang molek tekok. Lama kata tos jadi tukar azab pula kita ni. Takut jadi zarafah pula berat. Bukan faham kita macam zarafah gitu. Maknanya cantik lah. Siapa pasal apa jadi tekok panjang? Nanti kita cerita. Dia ada cerita belakang ni. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan kepada orang yang bertugas sebagai tukang azan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah, tak usah kita jamilah. Yang kedua, orang yang lain, orang yang menyeru orang lain supaya melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan akan mendapat pahala sama seperti orang yang diseru ini mendapatnya. Jadi
Kenapa di sini disebut tentang atwalu a'naqan, panjang tekok dia, pasal apa? Jadi kata di alim ulama kita sini, dia kata sebab muazzin ni bila dia nak azan, bukankah dia naik atas menara dulu, naik atas tempat tinggi dia azan. Mari zaman moden ni tak naik dah, waya naik atas tempat tinggi, dia suara dia keluar tempat tinggi, dia tak naik tinggi dah. Jadi dia telah mengisytiharkan bertakbir Allahu Akbar, mengisytiharkan tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kata dia ulama, al jaza'u min jinsil amal, balas saya tu mengikut jenis amal dia. Oleh kerana dia nak naik atas tempat tinggi, nak azan pula panjang tekok-tekok, orang naik tarik orang tebik orang semua, maka sesuailah bila hari kiamat esok Allah Ta'ala gantikan, jadikan orang ni tekok dia tinggi. Mana kalau nampak orang berjalan hebat ni tekok dia tinggi ni, tu muazzin, kita kenal hari kiamat esok. Allahu Akbar. Tapi comel jangan duduk tekok tinggi, tak comel. Supaya zarapah, siapa kata tak comel? Siapa kata tak comel? Cantik dia. Kau tak cantik? Cantik. Tapi kalau tekok zarapah duduk di baduk sumbu, tak comel pula tak? Maknanya kejadian masing-masing Allah Ta'ala sudah buat dah. Dia tu cantik, jangan kata tak cantik. Hadis yang ketiga, an Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azzanta lis-salah farfa' sawtaka bin nida' fa innahu la yasma'u mada sawtil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Hei Abdullah, aku lihat engkau ni suka sekali kepada kambing. Kamu ni suka bela kambing, suka jaga kambing. Dan tempat-tempat di kampungmu, jadi bila nak pelihara kambing, biasanya orang Arab ni kalau pelihara kambing dia tak duduk di kampung ramai-ramai. Dia bimbang kambing, dia duduk masuk dalam kemah orang, duduk masuk duduk. Jadi susah. Dia terpaksa kena pergi ke badiah, pergi ke tengah padang pasir tempat tak ada orang tu, dia lepas kambing dia situ. Selesai masalah. Jadi maka sekiranya masuk waktu sembahyang, maka nyaringkanlah suaramu, nyaringkanlah suara azan kamu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak kira lah kita duduk pada pasir ke, kita pergi Kela ke, pergi tebal balok ke, pergi tengok cek hutan ke, buat tanah hutan dalam hutan tu, kita 2-3 orang ada. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelebihan azan ni banyak, dia hambat syaitan dan sebagainya lagi. Jadi bila kita azan, di sini hadis Nabi kata apa? Kerana sesungguhnya tiada jin dan manusia atau sesuatu itu segala benda yang telah mendengar laungan suara azan, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku dengar apa yang aku sebut tadi, semua yang didengar oleh jin dan pokok-pokok kayu dan semua perkara yang dengar ini akan menjadi saksi ini, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia sandar cerita dia ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita syaitan mari lepas ni. Kita tunggu tepat dia. Pengajaran hadis, semua makhluk yang telah mendengar laungan azan dari tukang azan akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Jadi semua sekali. Bila semua tu syahid tu masuk segala benda, kayu, batu, kemah, berapa benda saja. Yang kedua, disunatkan oleh syarak kepada orang yang azan menyaringkan suara mereka dengan niat untuk memberitahu atau ingatan kepada orang lain bahawa waktu salat telah masuk. Jadi bila kita nak azan, kena laun suara yang kuat. Jadi alhamdulillah lah, setakat ni negara kita di Malaysia ni masih lagi benar azan dilaungkan dengan cara yang kuat. Walaupun kita duduk di tengah-tengah pusat bandar, di tengah-tengah perumahan,
kita boleh lauk azan. Orang tak mari cerita lain, tapi azan tu masih boleh dilaungkan. Sekurang-kurangnya lari kot sekejap setan tu daripada kampung kita. Lepas tu dia mari pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza suwiba bis salati adbar hatta idza qudiya at-taswib aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqul uzkur kaza wazkur kaza lima lam yazkur min qablu hatta yazalla ar-rajulu ma yadri kam salla, muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, Nabi kita bersabda, apabila azan berbunyi untuk memberitahu masuk waktu salat, syaitan akan lari bertempiaran sampai terkentut. Saya tak lari, tak saya dengar bel ni siapa ketung. Mujur kita tak dengar. Kalau kita dengar ketung, saya tak pakai rebah situ ya kita tak. Bunyi derah ketung ni orang bel tu. Sehinggalah ia tidak dapat mendengar suara azan itu. Sekiranya laungan azan itu telah selesai, ia datang semula. Cepat dia pergi, azan habis, mari balik. Sehinggalah iqamat dibaca sekali lagi, ia bertempian lari. Tetapi setelah saja iqamat selesai, ia pun datang semula, sehingga ia menggoda seorang ketika ia lalai dan hatinya berbelah bagi mengingatkan ini dan itu. Saya tahu ya uzkur kaza wa uzkur kaza dalam ayat ni mari. Sesuatu yang tidak ada, yang kita tidak ingat sebelum salat lalu dapat diingat semula, sehinggalah ia tidak dapat mengingat mengenai bilangan rakaat yang sebenarnya dia sembahyang berapa rakaat, tak tahu berapa. Nyokong syaitan. Bagai-bagai kita hilang apa, cari dalam semaya jumpa. Ingat selalu Allahu Akbar. Aku tak celah serana tadi. Dia mari tengah semaya. Punya hebat syaitan ni. Konsep betul dia. Hadis Bukhari dan Muslim, pengajaran hadis syaitan dan iblis. Dia anak-anak dia ni. Serta keturunannya akan lari bertempiaran apabila mendengar laungan azan dan iqamat. Tetapi mereka akan datang semula setelah kedua-duanya habis dibunyikan. Jadi dalam kitab lain dia cerita, pasal apa setan tu lari sampai ketung. Dia lari pasal apa? Lari apa dekat azan. Jadi ada pandangan alim ulama yang mensyarahkan hadis ini. Dia kata dia ketung tu tak siwi dengan bel, tak siwi dengan azan, dia ketung. Pung duk dengar ketung dia tak dengar orang bel. Setan punya pasal. Dia kenapa dia lari siapa tak dengar azan? Sebab apa? Sebab dia tak mau jadi saksi pada akhir kiamat nanti kepada kalimah syahadah yang ada dalam azan. Asyhadu alla ilaha illallah, dia tak mau. Dia lari semua. Bunyi nak azan tu lari terus lalu. Sebab apa? Dia tak mau jadi saksi. Kan Nabi bagi tahu dah, semua benda, jin, manusia, syahid tu semua benda, termasuklah syaitan. Syaitan tu dia tak mau jadi saksi, dia lari petai lagi. Kita ni kalau kita tengok ada kes berlaku kat rumah kita, berlaku rompokan ke pembunuhan, kalau kita takut ke polis, kita pun lari juga. Pasal apa? Takut lagi bala polis jadi saksi. Jadi perangai tu ada juga ni, ngaji juga dengan syaitan. Tak jadi saksi apa? Tolonglah sahabat kita yang kena zalim tu pergi jadi saksi, apa salahnya? Saksi pelsu tak boleh je. Saksi yang baik ni kena jadi saksi. Jadi syaitan dia tak mau jadi saksi. Sebab apa? Dia tahu kalau menjadi saksi dia kena berat atas kepala esok. Tahu dah la ilaha illallah. Pasal apa mau kafir juga. Jadi kena ketuk dua kali dia. Ketuk engkar sekali, ketuk tahu sekali, dua kali kena. Jadi sebagian ulama kata dia ketuk itu sebab apa? Ketuk dia ni dia tak sering dengar azan. Tapi musim spekar derah ni tak tahu dia pergi berlindung mana. Ini bukan syarah hadis ni. Kita duk rasa, duk mikir-mikir lah. Kata kalau dulu dia boleh lari sebab Tok Bila naik atas menara berapa meter ya boleh dengarnya. 50 meter boleh dengar orang lawan atas menara zaman dulu. Boleh dengar. Tanya universiti lama-lama zaman tak ada mikrofon ni.
50 meter boleh dengar? Tak dengar. 20 meter? 20 meter ya boleh dengar. Orang bel dekat sangat ya, dia naik atas menara, ngek suara dia, ngek tekak dia dekat laut. Mana saya tak boleh lari jauh. Hari ni nak lari mana? Speaker kita ni Gucci dengar. Pas kalau dia telah Gucci, masjid Gucci ada pulak balas mari. Honggak berkeledah molek saya kali ni. Honggak lah kena bergerak honggak lagi ni. Payah nak lari. Tujuh sungai. Dengar juga. Payah nak lari. Kita duk rasa syaitan lebih mudah lah ni sebab dia banyak tempat pelindung banyak. Dia duduk kawasan ni, dia dengar orang bel, dia pergi sebelah pondok kita ni. Rumah orang banyak kat situ. Dengar lagu orang tengah duduk bel, tak tutup radio. Tak tutup. TV tutup. Tak tutup. Dia masuk dalam rumah kawan tu, duduk gogek situ. Belindu masuk duduk sombak tengok dia depan TV, depan radio, duduk dengar lagu, tak dengar orang bel. Selamat dia. Jadi tu yang rumah pun saya nak tinggal muka tetamu ada rumah ni hati pakai tak mari tu. Kau tak kena ni. Ni bukan syarah hadis ni kita duk mikir syaitan lari ke mana lah ni. Kena fikir benda-benda lagi ni, kalau tidak tak selesai jawapan. Jadi nak lari ni mikrofon ada belakang tak payah lari. Jadi dia tak payah lari jauh, dia masuk dalam rumah. Rumah-rumah hak seangkatan dengan dia juga. Hak orang bel tak hormat ke azan, radio tak tutup. Mengapa TV tak tutup, dia masuk dalam tu. Dia kata aku tak dengar, ada best ini dengar lagu ni. Tengok pulak dekat maghrib pulak kena lagu Hanus Time golek-molek setan situ. Percaya kerja dia. Rumah orang bukan Islam, hak Islam pun lebih kurang bukan Islam juga, mengko tak tutup radio tu kan. Rumah orang bukan Islam boleh lari. Rumah tidak Islam, hak Islam pun hak lebih kurang ngejerat juga. Kalimah azan ni kalimah melaungkan kalimah Allah. Kenapa kita tak boleh tutup radio sekejap? Tak boleh tutup TV sekejap. Tak boleh, jangan tutup. Mak pula marah kan anak nak tutup. Kalau mak nak tutup, anak pula marah. Jangan tutup, tengah sedap ni. Nak kata apa? Tidak, saya tak boleh duduk situ. Kalau kena lagu tu lah. Wallahu ta'ala alam, kita macam nak kena ya tak? Kau tak kena ni. Kalau tak kena kita tarik balik. Tapi tafsir tu macam boleh terima dari sudut logik lah. Nas tak ada tu. Jadi logiknya boleh jadi, boleh terima pakai lah. Kalau tak kena, kita cari hak lain pula biar kena. Baiklah. Yang kedua, orang yang beriman hendaklah sentiasa mengulangi doa mereka sama ada ketika beribadah ataupun tidak. Kena doa selalu. Kerana syaitan dan iblis itu akan berusaha menggoda serta mempengaruhi setiap orang walaupun mereka sedang beribadah seperti sembahyang dan sebagainya. Maknanya dia tak kira masalah, dia akan mari semua. Hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'annida faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra thumma salullaha liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'alallaha liyal wasilata halat lahu syafa'ah, rawahu Muslim. Maksud hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mendengar azan, mu dengar azan, maka hendaklah kamu menjawab kata seperti mana yang diucapkan oleh tukang azan. Kena kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu siapa asyhadu. Kecuali ni ada huraian bawah, kita tunggu dia. Maka hendaklah kamu menjawab seperti mana diucapkan oleh tukang azan itu, kemudian berselawatlah kepadaku. Yang ni kita selalu baiki ni. Kita baiki di sini, dan kita sudah juga baiki dalam radio, dalam TV pun kita dah baiki. Hak mana dengar tu dengar, hak tak dengar tu nak macam mana? Kita tertinggal selawat ke atas Nabi selepas azan. Tengok dalam hadis Muslim. Nabi kata apa? Selepas kita jawab azan, la ilaha illallah, kita kata apa? Allahumma rabb hadzal da'wati. Itu salah. Hak tu bacaan yang dibaca oleh TV dengan radio. Hak kita hak mengaji ni hadis Muslim, Nabi kata apa? Tsumma sallu alayya, kemudian hendaklah berselawat ke atasku. Selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling ringkasnya. Kemudian kerana sesungguhnya sesiapa sahaja yang berselawat kepadaku walaupun sekali,
maka Allah akan memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Selawat sekali, Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan balas 10 kali. Itu ganda. Selesai selawat, kemudian tengok. Hadis ni dia main kemudian, maknanya ikut tertib susunan. Pohonlah kepada Allah wasilah. Apa dia wasilah ni? Tempat yang paling istimewa dalam syurga untukku, kerana wasilah itu adalah suatu tingkat dalam syurga yang tidak akan diberi kepada seseorang pun kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala satu tempat ya untuk dalam syurga, seorang yang boleh ambil. Dan aku mengharapkan agar akulah hambanya yang akan memperolehi tingkat yang paling tinggi itu. Siapa dia berdoa, siapa dia jawab azan, kemudian dia selawat, kemudian dia berdoa ni, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ni, doa yang kita akan sebut nanti. Sesiapa yang memohon wasilah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala, wajiblah ia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Besar ke tak besar? Besar. Nabi kata siapa dia berdoa kepada aku, orang ni halat lahu syafaah, orang ni berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Di saat manusia berlarak di pada mahsyar, baju tak pakai, selipar tak ada, berkuluk balik orang laki-laki, matahari hampir dengan kepala, ada yang berenang dalam peluh sampai buku lali, sampai lutut, sampai pinggang, sampai berenang terus dalam tenggelam dalam peluh pun ada. Pada waktu itu siapa yang menyelesaikan masalah kita? Manusia berlarak cari tu ada jawab tak boleh, cari orang ni semua tak dapat. Bila jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan analaha, akulah orang yang menyelesaikan masalah. Pada waktu itu Nabi kita mengguna kuasa dia asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar menyelesaikan masalah umat. Jadi kalau kita rasa kita ni lemah, kita letih, kita ni penat, kita ni seorang yang tak ada kuasa, jangan lupa doa ni. Lepas je azan jawab. Sikit yang masa, 5 minit tak sampai, Nabi mengatakan halat lahu syafa'ah, orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Pak kita ada rasa kecil benda ni, ke rasa besar? Atas tuan-tuan masing-masing lah. Kalau rasa kecil jangan jawab, jangan berdoa. Kalau rasa besar buat. Payah nak kira dah. Pengajaran hadis. Sunat orang yang mendengar azan menjawab sama dengan ucapan yang diucapkan oleh tukang azan. Lebih-lebih lagi apabila sampai kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dijawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi setepat tu kita kena tukar. Hayya 'alas salah, jangan kata hayya 'alas salah. Sebab dia panggil, bila mari panggil sini, mari semaya, hayya 'alal falah, mari mendapat kemenangan. Kalau kita duduk rumah kita jawab hayya 'alas salah juga, mari ke tak mari? Tak mari dah kita jawab rumah kita hayya 'alas salah, mari semaya sini. Itu ya jadi masjid kosong, itu salah jawab. Jadi masalah hari ni. Salah jawab pun jadi masalah. Tak jawab pun rugi pahala. Jawab. Boleh jadilah kita duk mikir orang kita hari ni hak mana jawab, hak tak jawab langsung. Hak jawab pun tukar tepat. Hayya 'alas salah lah rumah dia. Jadi tak mari masjid. Dia pakai sudah setu. La ilaha illallah. Banyak masalah kita ni dak. Jadi pasal itulah hayya la haula wala quwata illa billah ni, mana kita sandar kepada Allah. Aku dengar orang baik panggil hayya 'alas salah, mari maya. Kita pun ayat Tuhan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kami nak pergi salat ini kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Betul ke tak betul? Kalau tidak dengan pertolongan Tuhan, siapa kita sini? Tak siapa. Berapa ramai lagi kawan-kawan kita, jira-jira tetangga sebelah rumah kita, hak tak mari. Sakit payah berapa dia? Kereta ada 2-3 buah seorang. Motosikal lagi ada. Nak kata alasan jauh nak pergi, sakit kaki nak berjalan, apa benda, apa alasan yang kita nak jawab depan Tuhan? Tak ada. Tapi kita kena letak la haula wala quwwata illa billah. Karena itulah kata Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, ala adulluka ala kanzin min kunuzal jannah, nak kau tidak aku tunjuk pada kamu satu gedung daripada gedung syurga? Abu Musa kata bala, naklah ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kata la haula wala quwwata illa billah. Tengok, la haula wala quwwata illa billah ni kata Nabi satu gedung daripada gedung syurga. Jadi kalau kita nak syarah ni pula panjang. Baik. Pengajaran yang kedua, di antara tempat yang paling afdal berdoa ialah selepas azan. Di samping itu dituntut oleh Islam agar seorang mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat tempat yang paling tinggi dan istimewa dalam syurga. Ini yang Nabi kita minta. Ingat baik-baik. Tidak ada Nabi kita minta daripada umat dia,
Nabi kita tak suruh kita sedekah Fatihah dia, tak suruh. Sedekah haji tak suruh. Sedekah umrah tak suruh. Yang Nabi kita suruhnya selawat kepada aku dan berdoa minta kuasa syafaat. Itu ya Nabi kita suruh. Jadi tak sebuat hak Nabi kita tak suruh tu. Buat hak dia suruh ni. Ni tak tahu hak lain hak dia suruh tak buat. Hak tak suruh tu buat. Kita duduk Mekah serabut kadang-kadang tu, ustaz saya cukup dah 7 kali dah, mak buat, ayah buat, tok nenek buat, kata hak ya kelapai ni umrah nak wi hadiah ke Nabi, kata tak sawi lah. Awak baru 8 kali ni, baru 7 kali ni baru umrah ni. Pas ni nak mari bila pula tak tahu. Pas nak wi hadiah ke Nabi dia pula tu. Nabi ni Allah Taala ampun dosa dia yang lepas yang terakhir tak ada dosa dah Nabi. Dia nak hadiah berapa ke dia lagi nya? Hak Nabi kita suruh kita hadiah ke dia berapa? Minta ni. Sallallahu halil wasilah, minta kepada Allah kuasa syafaat. Tak minta pula lepas azan. Dia galaklah lain orang panggil. Jadi hak lain, hak Nabi tak suruh buat tu sungguh sangat. Hak suruhnya tak buat. Yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa untuknya, keluarganya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin mendapat syafaat pertolongan Rasulullah di akhirat kelak. Jadi kita doalah kepada Nabi. Hadis yang keenam, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muazzin, muttafaqun alaih. Jadi Abu Sa'id cerita Nabi kita bersabda, apabila kamu semua mendengar laungan azan, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh tukang azan. Jadi hadis ini dia ulas sekali lagi. Pengajaran hadis Bukhari dan Muslim, pengajaran hadis disunatkan kepada orang yang mendengar laungan azan menjawab seperti mana yang diucapkan oleh Bilal, sama ada melalui tukang azan masjid, di surau-surau ataupun di radio dan juga di televisyen. Tengok dalam kitab ni, kalau azan dalam radio jawab juga, azan dalam TV jawab juga. Macam mana kita nak bahas ni, nak bicara sikit dalam masalah, betul kalau gitu? Jadi alim ulama kita kata, kalau tengok dalam pada zahir hadis, bila mu dengar azan jawablah, selagi mu tak salat lagi jawab. Cuma kalau kita azan ni banyak jenis, hak Kelantan, hak Kuala Lumpur. Jadi kau duk main tunggu azan lagi tak pergi masjid. Jadi pasal itulah di sini timbul perbahasan, kalaulah azan tu banyak, masjid ni azan, balasah nu azan, dalam radio azan, dalam TV azan, nak jawab hak mana? Jadi kita kena jawab masjid hak kita nak pergi. Contohnya kita dengar masjid ni, sebelah rumah kita tu dengar pula sebelah sana. Nak jawab anu ke jawab ni? Jawab hak masjid hak kita nak pergi tu. Jadi hak lain tu biarlah, tak cara dia. Tapi kalau hak masjid nak pergi ni, kita nak pergi masjid ni tapi kita tak dengar, kita dengar hak lain, jawab hak tu. Maknanya apabila berlaku azan banyak tempat, hak kita nak jawabnya masjid hak kita nak pergi. Tu. Jadi masalah radio, masalah dalam TV saat itu, kalau tak dengar hak lain langsung tak dengar. Kita duduk atas kereta kita, tak dengar dah hak TV, tak dengar hak radio, hak lain tak dengar hak azan radio. Jadi baiklah kita jawab. Jadi nak hak jawab ni bukan hak rakaman. Biasa hak dalam TV radio tu hak rakam tu. Hak rakam tak tahu sampai bila lagi. Amat pergau pun duk azan juga lagi dah. Jadi hak tu dia rakaman dia panggil. Jadi kalau rakaman kalau kita duk jawab ke dia, pas gelak boleh jawab. Moga habis ni boleh rakam pula. Yang kedua, orang yang banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat nikmat dan rahmat di dunia dan juga di akhirat. Ini tak syak lagi kita, dan kita tidak ragu lagi di antara apa yang disebut di sini. Hadis yang ketujuh, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Maksud dianya, sesiapa yang sesudah selesai mendengar azan, selesai dengan azan, maka hendaklah ia mengucapkan doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai ke akhir, yang artinya, ya Allah yang maha menguasai doa dan yang akan menyempurnakan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang istimewa dan ketinggian, berikanlah ia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan,
berikanlah aku syafaat. Itu makna bila kita doa lagu tu terjemah dia salah tu. Kitab ni dia tidak semak ni. Bukan berikanlah aku syafaatnya pada hari kiamat. Dia kata ini doa kita berlaku, doa Nabi, wa ba'atsu maqam mahmud allazi wa'attah. Beriti sangat tu. Kata Nabi, tulis kat situ. Kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan, tutup kurungan situ. Sekat tu ya doanya. Jadi kata Nabi SAW, tulis kat situ, orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang baca doa itu berhak menerima syafaatku pada hari kiamat. Itu terjemah yang betul. Terjemah yang ada ni silap. Maksud dia lah, muka manusia ni dia main betul dengan silap dua tu ada. Hadis ini hadis Bukhari. Pengajaran hadis, disunatkan membaca doa di antara azan dan iqamah. Mana-mana doa yang dipohonkan ketika ini kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberi syafaat sahajalah, Nabi sahajalah yang dapat memberi syafaat kepada umatnya di akhirat kelak. Di samping baginda sahajalah juga yang mendapat tempat yang paling tinggi dan istimewa di antara nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam. Jadi hadis ini dibahas oleh alim ulama kita, iaitu tentang Nabi kata satu tempat, satu jawatan yang tinggi dalam syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada abdun min ibadi, hambanya, yang aku harap akulah anahu, mana akulah orang itu. Jadi oleh kerana kita ni doa kepada Nabi SAW, para sahabat doa 1400 tahun dah doa, sampai hari ni doa, sampai hari kiamat akan ada orang berdoa kepada Nabi, minta syafaat ini, minta kuasa ini. Allahumma rabbah, Allahumma atihil wasilata wal fadilah. Di antara azan dengan iqamah yang kita kata waktu di waktu yang mustajab doa, maka tentulah harapan Nabi itu akan terlaksana. Allah Ta'ala akan beri jawatan yang diminta oleh Nabi itu, iaitulah as-syafa'atul uzma, ialah mempunyai jawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syak dan tidak ada ragu lagi kita kepada janji itu. Jadi yang kedua, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahajalah yang dapat memberi syafaat kepada umatnya di akhirat kelak. Di samping baginda sahajalah juga yang mendapat tempat yang paling tinggi dan istimewa di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam. Dalam perbincangan kita tadi kita sudah bincang hadis ni, hadis yang dipertikai oleh sebagian ulama. Dia ada yang mengatakan kuat. Berapa bilangan Nabi? Bilangan Nabi semua berapa? 124,000. Rasul 313. Yang tersebut dalam Quran 25. Ulul azmi 5 orang, dan yang paling atas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingatlah bilangan, angka bilangan itu. Jadi kita tidak apa dah. Yang ke-8, hadis yang ke-8, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu zambuh. Tengok baca doa ni, ghufira lahu zambuhu. Hadis ni riwayat Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Tengok terjemah ada salah tu, bukan Sa'id, nama dia Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah bersabda, sesiapa yang selesai mendengar azan, tanda mendengar azan tu bukan akhir azan, selepas daripada kita dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ kita baca doa. Kita jawab azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sekat tu, tanda sekat tu je.
Sakat wabil islami dina. Apa jadi? Ghufira lahu zambuhu, diampunkan dosanya. Allahu akbar. Banyak sangat rahmat Tuhan ni kepada kita. Kita ya buat tak rasa tak besarnya. Maka tengok di akhir sekali tu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Siapa dia baca doa ni tanda tempat baca dia tu. Jangan tukar tempat. Tempat baca dia selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas pada tu kita baca wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia bila dia baca setakat tu. Besar tak besar kelebihan? Kau kecil? Bunyi tak derah jawab ni, kali tak aja baca. Mana kecil lah tu. Jadi hari ni kita akan besarkan dia. Tulis. Muazzin pun tolong baca sekali-sekala. Biar bunyi dalam speaker tu. Tak apa, untuk mengajar. Bukan jadi amalan. Kalau amalan biasa tak boleh lah. Jadi untuk kita nak ajar masyarakat, nak jawab dia macam ni. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Jawab slow-slow. Orang dengar pun boleh ikut jaga-jaga. Itu di antara fiqhul azan. Kita kena belajar benda-benda gitu. Pengajaran hadis, orang yang sentiasa mengulang-ulang akan ikrar tauhidnya selepas saja lawangan azan akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kecilnya. Yang kedua, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai-bagai agama sebelum Islam, tetapi hanya Islam sajalah yang diakui olehnya, di mana ini dapat menjamin hidup seorang di dunia sehingga ke akhirat. Mana dia terjemah doa kita tadi lah. Terjemah doa tadi artinya, aku naik saksi bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Aku reda bahawa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul-Nya, dan agama Islam itu adalah sebagai agama yang diredai oleh Allah. Hadis yang terakhir, iaitulah hadis yang ke-9 dalam bab kita ini. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah, rawahu at-Tirmizi wa rawahu Abu Daud wa at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya Anas menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa-doa yang dipohon oleh seseorang di antara azan dan iqamat. Mana doa yang kita minta di antara azan dengan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah situ tuan-tuan, tak payah lagi lah. Bila dengar orang azan terus mari berebut, mari duduk sahawal. Kalau penuh sahawal sah yang kedua duduk berebut. Jadi jangan duduk cari lagi di luar daripada kawasan-kawasan yang ada. Duduk dekat tu imam ni berlaku. Cara kita nak mula semaya tu, mula belakang tu imam, bukan mula di ujung dunia ni, mula sini belakang imam baru tarik slow-slow. Bukan mari gini, dia duduk belakang imam tu dia berkembang macam tu. Ini kita duduk tepi dinding kembang marilah ketua imam. Tak kena. Itu bukan cara orang belajar, itu cara dia sendiri lah. Dia sendiri yang rekod cerita. Jadi kata di doa yang tidak ditolak ni, di antaranya doa di antara azan dan iqamah. Apa ni pengajaran hadis? Orang yang sentiasa mengamalkan doa dalam hidup mereka akan mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Di antara waktu berdoa yang paling afdal ialah di antara azan dan iqamah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa yang tersebut. Jadi sangat besarlah kelebihan kita berdoa. Di antara azan dengan iqamah ini kita kena doa. Jangan duduk tak saya nak masa tu. Masa yang keemasan. Sangat keemasan atau tidak keemasan? Keemasan. Hari ni kita umat Islam hari ni umat yang kuat ke umat yang lemah? Nak tanya kita sama-sama kita muhasabah. Kita hari ni kuat ke lemah? Nak kata lemah ke amat lemah? Ayo. Sebabnya Nabi SAW beri tawaran istimewa begitu sekali. Sah awal istimewa, maya jemaah istimewa. Apa ni semaya sunat fajar, Nabi kata fajar ni lebihnya mengatasi kalau kita dunia dengan isi kandungnya jadi hak kita apa baik kita maya sunat maya 2 rakaat fajar lagi tak dapat juga kita nak buat. Kau dapat ke tak dapat? Tak dapat. Semaya tahajud tak dapat, witir tak dapat, duha pun tinggal. Maknanya terlalu lemahnya kehidupan kita hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Macam mana kita nak naik taraf kita?
Jadi berusahalah sedaya upaya yang mungkin supaya kita dapat menaikkan taraf kita daripada amat lemah kepada lebih baik, dan kalau boleh kepada mumtaz sebelum kita wafat. Jadi bab yang seterusnya babu fadlis salawat, iaitulah bab kelebihan sembahyang. Jadi insya-Allah taala kita akan masuk kepada bab kelebihan salat di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi belajar azan ni satu amalan yang besar, yang penting sekali yang kita nak yang tuan-tuan muslimin dan muslimat jangan tangguh-tangguh, iaitulah cara jawab azan. Ingat, lepas pada asyhadu an la ilaha illallah tadi tambah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba. Ingat ada kata lagi? Wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Dia tukar situ, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Doa kita pagi itu lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Ha ni Muhammad dulu, tukar sikit ya, raditu billahi rabba, kata wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, terbalik sikit. Jadi lafaz-lafaz ni hadis riwayat Muslim. Kita tak boleh baiki riwayat hadis, kerana hadis ni hadis yang mari orang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut apa yang dia baca. Adalah hikmat dia tu, mesti ada hikmat. Yang kemudian lepas pada tu jangan terlupa sekali-kali untuk berdoa, berselawat kepada Nabi, dan doa minta al-wasilah. Nabi janji, berapa hadis yang kita belajar malam ni, Nabi janji halat lahu syafa'ah, orang yang buat macam ni berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Kecil ke besar tuan-tuan? Ikutlah, jawab sendiri. Kalau rasa besar, tolong buat. Kalau rasa kecil itu main-main ya, tak usah jawab lah, kelar kekal seperti biasa. Jadi itu sajalah kehebatan kita atas dunia ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.